Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Afif bin Imran dari kumpulan I. Hari ini saya ingin membincangkan tentang penderaan kanak-kanak di Malaysia. Di era zaman globalisasi ini, masyarakat Malaysia telah digemparkan apabila statistik kes penderaan di Malaysia semakin menjadi-jadi. Sebanyak 3,875 kes penderaan, penganiayaan dan pengabaian ke atas kanak-kanak telah direkodkan di negara ini sehingga September tahun ini. Hal ini telah membuktikan bahawa wujudnya masalah dalam masyarakat kita sekarang ini. Definisi penderaan kanak-kanak ialah bermaksud mendera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan terhadap golongan kanak-kanak serta sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat serta bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, dan biasanya ia telah ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Terdapat 4 jenis penderaan kanak-kanak yang dapat diklasifikasikan menurut dasar tersebut, iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual serta pengabaian. Antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak ialah kawalan emosinya lemah. Kawalan emosi didefinisikan sebagai proses instrak dan instrik yang mengawal, menilai dan bertindak balas terhadap reaksi emosi, terutamanya dalam mencapai sesuatu matlamat. Kegagalan ibu bapa dalam melakukan tindakan sedemikian menyebabkan kanak-kanak merasa diri mereka diabaikan, dan hal ini memberikan kesan kepada emosi, seterusnya memaksa mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Selain itu, terputus hubungan dengan keluarga besar dan masyarakat juga merupakan antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan penderaan terhadap kanak-kanak. Situasi ini berlaku apabila terdapat ahli keluarga yang tinggal berjauhan, seperti di kawasan bandar. Hal ini kerana ia telah boleh menyebabkan kekurangan fungsi kekeluargaan yang akan membuatkan kanak-kanak tersebut tidak mempunyai tempat untuk bercerita dan mengadu mengenai masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya, ibu bapa yang kurang didikan agama juga merupakan salah satu faktor yang boleh menyebabkan berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Hal ini kerana ilmu agama adalah penting di dalam rumah tangga. Ini boleh menyebabkan ia jadikan satu garis panduan dalam mengurus rumah tangga. Malah, kebiasaan ibu bapa yang tidak peka dengan perkara yang baik dan buruk ini bersikup dan sanggup untuk mengobarkan anak mereka sendiri dalam untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya, faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak juga ialah kesibukan ibu bapa bekerja dalam menjana keluarga. Hal ini kerana kos sara hidup yang semakin tinggi yang menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja lebih masa. Ibu yang terlalu sibuk bekerja sehingga hilang tumpuan terhadap anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak tidak ada tempat dan tidak dapat masa untuk mengadu tentang perkara-perkara yang berlaku terhadap mereka. Kesimpulannya, pelbagai faktor-faktor berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak yang dapat kita peroleh. Seperti yang kita ketahui, penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan yang dilarang oleh setiap agama, yang tidak harus dilakukan oleh ibu bapa kerana anak-anak merupakan amanah yang suci daripada Tuhan. Justru itu, ibu bapa haruslah bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak dengan baik agar kehidupan kanak-kanak di era ini dan masa depan akan lebih terjamin serta kegiatan tidak diawasi oleh generasi yang akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih.